baiklah kita mulakan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Ustaz ada soalan dulu. Soalan yang pertama, siapa yang pernah mendengar istilah akad? Akad dalam muamalat Islam. Ataupun siapa yang pernah buat akad, berakad dalam muamalat Islam? Cuba bagi tahu Ustaz. Jawapan ni macam kurang tepat sebab akad ni ada banyak. Akad nikah ada juga akad nikah. Akad nikah ada ijab kabul. Kalau akad dalam muamalat Islam jual beli pun ada ijab dan kabul. Macam tu. Jadi secara umum dia akad ni bukan dekat akad nikah je ada. Bukan akad nikah je. Akad jual beli pun ada, jual beli. Jadi hari ini kita akan pelajari benda tu. Tajuk dia sikit je tak banyak. Okey, jadi untuk maksud, kita nak tahu maksud dahulu akad. Okey. Jadi akad dalam muamalat Islam ini, akad ni dari segi bahasa ikatan ataupun simpulan. Okey, ikatan ataupun simpulan. Itulah akad. Maksud akad. Dari segi istilah dia, ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni dia punya lafaz tu lah, saya terima, saya jual. Itulah ijab qabul. Dalam urusan perniagaan dan kewangan. Itu dari segi istilah. Okey. Pihak yang berakad ada dua, iaitu yang menjual dan yang dibeli. Kemudian dalam rukun akad ada sesuatu yang diakadkan, iaitu harga dan barang. Maksudnya dalam akad tu perlu disebutkan harga ataupun barang, ataupun dua. Dan sifat akad tu sendiri iaitu ijab dan qabul. Okey, bagus Danish, bagus. Jadi saya terangkan lagi dengan lebih jelas. Rukun akad dalam muamalat ini, rukun muamalat bukan rukun akad nikah. Nanti kalau saya sebut rukun akad, tiba-tiba terfikir nikah pula. Jadi rukun akad dalam muamalat ini ada tiga rukun dia. Yang pertama, pihak yang berakad. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan. Yang keempat, sigoh. Sigoh ni lafaz. Okey, jadi kembali pada pertama, pihak yang berakad ni dia perlu ada dua. Mesti ada dua-dua baru jadi penjual dan pembeli. Baru rukun dia. Kalau rukun dia lengkap baru sah akad tu. Okey. Lepas tu sesuatu yang diakadkan. Apa yang diakadkan tu adalah barang dan harga tu. Sebab dia nak membeli. Jadi kalau dia beli, tak ada barang. Apa yang dia nak beli? So yang nak diakad tu adalah barang dan harga. Sigoh ialah lafaz, iaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Menjual dan saya terima. Kalau macam si penjual ni, dia akan berkata begini. Saya jual emas ini dengan harga RM1,000 ya. Jadi yang si pembeli pun, ya saya beli dengan harga RM1,000. Itulah nama dia sigoh. Itulah nama dia ijab dan qabul. Lafaz. Itulah akad. Itulah nama dia akad.
yang tadi itu. Jadi setakat ni ada soalan? Okey, Ustaz rasa mesti kamu tak tahu kan? Okey, Ustaz bagi tahulah jawapan dia. Jadi ulama dalam fikih Islam ni ada 3 pendapat. Ada perbezaan pendapat lah. Jadi kita ambil pendapat yang pertama, iaitu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ini ialah ramai dari kalangan ulama yang sepakat bahawa yang ini hukum dia. Itu nama dia jumhur, sepakat ulama. Termasuk juga dari mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Jadi hukum akad ini adalah wajib. Kalau kita beli barang tu tak ada akad, tak ada ijab kabul tu, tak sah jual beli tu. Tak sah korang membeli. Itulah dia. Kalau itu dari jumhur lah. Contoh lafaz dia, saya jual emas ini dengan harga RM1,000. Jadi ustaz yang membeli, ya saya beli emas ini dengan harga RM1,000. Sah, yang itu sah. Itulah nama dia ijab dan kabul, lafaz akad dalam jual beli. Dan dalam jumhur pendapat yang pertama tadi itu ada juga terselit, iaitu jika kalau perkataan kita sekadar setuju pun dikira sah. Contoh dia, saya jual barang ni dengan harga RM20. Okey, setuju. Ya, saya beli. Yang tu pun dah dikira sah dah. Okey, faham kan? Jadi kita ni Syafi'i, kita ikut jumhur. Kita ikut jumhur ulama. Okey, yang pendapat yang kedua pula, iaitu daripada Imam Nawawi. Dia menyokong dari mazhab Maliki, iaitu dalam hati pun, kalau ada niat dalam hati pun dah kira sah. Dan pendapat yang ketiga pula, segelintir ulama juga, iaitu apabila barang yang mahal melibatkan mahal ribu-ribu, ratus ribu, perlu ada akad ijab dan kabul. Kalau harga yang murah pula, tak perlu ada akad. Okey, jadi faham kan? Jadi kalau kita ni sebagai orang awam kan, kita bukan ulama, kita ikut ulama, kita bukan ulama. Jadi kita ikut ulama. Jadi kita ambil yang jumhur, pendapat yang jumhur, iaitu perlu ada akad. Okey, perlu ada akad. Saya beli, saya jual, saya jual dengan harga RM20, ya saya beli. Perlu ada yang itu. Itulah nama dia akad. Okey, faham kan? Tetapi yang tiga-tiga pendapat ulama tadi itu semuanya benar belaka. Tiga-tiga itu benar. Cuma kalau ustaz sendiri, ustaz cenderung kepada pendapat yang jumhur. Ustaz ikut yang jumhur. Tiga-tiga itu betul, tiga-tiga betul. Jadi, tapi kita ni kita ikutlah yang jumhur sebab ilmu kita kurang. Okey, faham tak? Ada soalan lain-lain lagi yang nak tanya? Okey, yang ni kalau kita ikut kepada yang jumhur, kalau kita cenderung kepada pendapat jumhur, iaitu wajib, jadi tak sah lah. Tak sah. Sebab apa? Sebab akad ni perlu ada ijab dan kabul dari segi lafaz dia. Jadi kalau kita ikut jumhur yang pertama, iaitu jumhur sepakat ulama, tak sah. Kalau macam orang tu ikut kepada ulama yang pendapat yang kedua, dalam hati pun dah kira sah, itu lain lah. Tapi kebanyakan orang ni dia bukan ikut ulama, dia tak tahu, tak ada ilmu, dia main jual gitu. Sebab itu kita kena belajar ilmu. Sebab tu kalau kita pergi Kelantan, mana-mana kedai kita pergi Kelantan, mesti penjual dia semua, saya jual ya, semua perkataan saya jual. Kelantan memang gitu. Jadi secara dasarnya kita tengok Kelantan ni penjual dia semua ada ilmu dalam muamalat lah. Kalau kita pergi negeri lain, tak ada. Main diam, senyap, kita tengok jual-jual, bagi duit, settle. Macam tu. Jadi kena belajar lah. Itulah nama dia ilmu.
Jadi lepas ini kalau beli barang ke, nak beli apa-apa ataupun perkhidmatan ke, ucaplah lafaz. Kalau kita yang sebagai pembeli, bagi itulah saya beli ya. Sekurang-kurang macam tu lah. Saya beli ya. Tu dah kira okey. Okey. Jadi pelajar semua, kalau contoh soalan macam tu keluar, jawab dia tak sah. Tapi soalan yang seperti ini dia tak akan keluar sebab bukan dalam skop dalam kurikulum dia. Tak ada dalam buku teks. Okey. Macam tu. Okey, jadi kita masuk dekat syarat-syarat akad dalam muamalat Islam. Selepas kita belajar syarat ni, kita jawab kuis. Lepas tu kita tutup kelas. Okey. Jadi syarat akad dalam muamalat ini ada 3. 3 ini daripada rukun tadi. Rukun ada 3. Jadi syarat tadi ialah huraian. Syarat ini huraian daripada rukun tadi. Faham tak syarat-syarat dia? Jadi rukun yang pertama, pihak yang berakad. Syarat dia perlu baligh. Penjual dan pembeli adalah baligh dan berakal. Orang gila tak boleh. Mampu memelihara dan menguruskan harta. Maksudnya dia ada berakal dan mumayyiz. Okay? Yang kedua, melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Jadi pihak yang berakad ni dua pihak kan, penjual dan pembeli, dan bebas membuat pilihan. Tidak ada paksaan. Kalau Ustaz nak beli, Ustaz beli. Kalau tak nak beli, tak nak beli. Okey, settle. Itu siap untuk bahagian pihak yang berakad. Masuk kedua, perkara yang diakadkan. Kalau dalam rukun tadi, perkara yang diakadkan ada harga dan barangan, perlu ada harga dan barang. Okey, jadi ini mestilah wujud ketika akad berlaku. Jadi barang tu perlu wujud. Barang tu perlu ada sewaktu akad. Macam nak beli barang kan, saya nak beli garam. Garam tu perlu ada dekat situ tempat kejadian. Macam tu. Lepas tu barang atau perkhidmatan yang diakadkan adalah halal. Jadi perkara yang dijual, barang yang nak dibeli tu perlulah halal. Arak tak sah jual beli, dia punya akad tak sah. Perkhidmatan yang haram seperti rumah urut pun tak sah, tak boleh. Sebab haram. Lepas tu dapat diserahkan ketika akad. Macam barang tu, barang yang kita nak beli tu dapat diserahkan ketika akad. Contoh saya jual garam ni, ya saya beli garam ni. Garam tu pun Ustaz ambil dan bawa balik. Dapat diserahkan. Faham kan? Okey, yang terakhir sekali sirah. Sirah ini ialah lafaz lah. Dalam bahasa Arab dia panggil sirah. Sirah ni lafaz, iaitu lafaz yang tadilah saya beli, saya jual, saya beli. Itulah lafaz dia. Jadi yang pertama syarat dia, lafaz ijab dan lafaz qabul adalah sepadan. Contoh, Ali menyatakan lafaz ijab dengan berkata, saya beli sehelai baju ini dengan harga 100. Ahmad berkata, ya, saya bersetuju. Macam tu. Itu yang biasalah, kebiasaan. Yang kedua pula, lafaz ijab dan lafaz qabul tidak diikat dengan syarat tertentu. Okey. Contoh, Abdullah menyatakan, saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Jadi ini, apabila dia dah basikal ini terjual, jika dia dah menyambung pelajaran. Selagi belum menyambung pelajaran, belum lagi boleh beli. Sebab ada syarat dia tadi. Yang ketiga, lafaz ijab dan lafaz qabul dalam satu pertemuan. Yang ini satu pertemuan. Tak boleh dua pertemuan. Contoh dia, hari ini Ustaz nak beli, dia dah ijab tapi Ustaz belum qabul lagi. Ustaz datang esok, barulah Ustaz kata ya saya beli. Tak boleh dua pertemuan.
Bila pertemuan yang pertama pergi kedai itu, waktu itu lah juga saya jual dengan harga RM10. Ya, saya beli dengan harga RM10. Itu satu pertemuan. Tak boleh besok datang lagi, ya saya beli, tak boleh. Kena satu pertemuan. Jadi faham kan? Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita jawab kuis? Okey, kita tutup. Ustaz buat kesimpulan dulu. Jadi hari ini kita telah mempelajari berkaitan akad dalam amalat Islam. Okey, jadi itu akad rukun. Kita belajar rukun-rukun dia. Ada 3 pihak yang berakad, perkara yang diakadkan, sirah. Okey, kita belajar macam mana cara lafaz. Okey, jadi semoga dapat menambahkan ilmu lagi, ambil iktibar. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana hadir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.